Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Alia Jasmine dalam Best 5.10 5 petang edisi 19 November. Berikut antara tumpuan hari ini. Sabah selamat untuk kegiatan pelancongan. Itu jaminan Ketua Polis Negara, Ketua Tan Sri Khalid Abu Bakar. Katanya keadaan keselamatan di Sabah sering menjadi perhatian pasukannya, terutama di kawasan keselamatan khas Timur Sabah, S-Zone. Pelbagai tindakan diambil bagi memastikan keamanan terpelihara. Sebelum ini, Menteri Pelancongan Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz menyuarakan ketidakyakinan beliau dengan keadaan keselamatan di negeri terbabit. Sensible Ethical Malaysian United Team atau SEMUT membuat satu laporan polis terhadap portal The Malaysian Insider berikutan satu artikel yang didakwa ditulis dengan niat jahat dan berbau hasutan. Artikel bertajuk Christian Student Meet to Wear Headscarf, Join Muslim Prayers at Negeri School yang disiarkan 15 November lalu didakwa mencurigakan kerana tidak dinyatakan sumber sahih. Laporan polis dibuat Setiausaha SEMUT K. Prabakaran bersama 15 ahli lain di Balai Polis Perai. Menurut Prabakaran, kandungan artikel tersebut mencurigakan kerana tiada sumber bagi bahan yang ditulis. Sebaliknya, hanya menyebut the source yang memberi maklumat mengenai insiden terbabit. Komited untuk menangani kesan perubahan iklim dunia, Malaysia bakal menyertai persidangan iklim Paris 2015. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bertekad bekerjasama dengan negara membangun yang lain bagi membuktikan industri hijau mampu menjadi sebahagian daripada pembangunan negara. Memandangkan negara-negara kuasa besar seperti China dan Amerika Syarikat berjanji untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, Malaysia optimis rundingan Paris akan membuahkan hasil memberangsangkan. Kerajaan Persekutuan bakal memberikan latihan kemahiran khusus kepada pelajar tahfiz di seluruh negara. Latihan akan diadakan pada hujung minggu di kolej-kolej komuniti bagi membantu mereka meningkatkan ilmu kemahiran. Menurut Pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Selangor, Datuk Seri Noh Omar, latihan kemahiran itu diberi kepada pelajar bagi memudahkan mereka memasuki pasaran pekerjaan selepas tamat persekolahan sekiranya tidak berjaya melanjutkan pelajaran dalam bidang tahfiz. Di Selangor, program berkenaan mula dilaksanakan tahun depan bagi pelajar Sekolah Agama Rakyat Tahfiz Rawang. Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Johor berharap peraturan tetap operasi SOP bencana dan siklon tropika yang bakal dikeluarkan mampu meningkatkan tahap kesiapsiagaan semua agensi dalam menghadapi bencana alam. Keputusan yang dibuat berikutan perubahan trend bencana ketika ini daripada skala kecil dan sederhana kepada skala sederhana besar dan ekstrim. MKN Negeri turut melaksanakan pelbagai usaha bagi menghadapi fenomena bencana alam terutama musim banjir yang sudah pun bermula. Kes demam denggi di Melaka mencatat peningkatan 113.42% atau 1,285 kes dalam tempoh dari Januari hingga 17 November berbanding tempoh sama tahun lalu. Kes demam denggi yang dicatat di Melaka adalah yang keempat tertinggi di negara ini. 2,418 kes denggi dilapor di seluruh negara, di seluruh Melaka dalam tempoh itu berbanding 1,133 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Kebanyakan kes adalah di daerah Melaka Tengah iaitu 1,734 kes, diikuti Alor Gajah 413 kes dan Jasin 271 kes. 6 kematian akibat denggi dilapor sepanjang tahun ini. 4 di Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah. Malaysia akan memastikan peranan lebih besar dapat dimainkan dengan penglibatan secara langsung dalam penyiasatan tragedi pesawat MH17.
Untuk tujuan itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dan Penguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Patail akan ke Belanda pada 3 Disember ini untuk bermesyuarat bersama pasukan antarabangsa. Tan Sri Khalid menjelaskan ketika ini, Malaysia adalah ahli biasa dalam pasukan siasatan antarabangsa JIT yang diketuai Belanda. Setakat ini saja Best 5.10, 5 petang edisi 19 November. Terus saja bersama Hisham Saleh dan Nurlela Muhammad Nur menerusi Nasional 5 selepas ini. Kita jumpa sejam lagi dari sekarang. Oleh itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Banjir di Terengganu semakin buruk, 2,353 penduduk dipindahkan, meningkat berbanding pagi tadi. Assalamualaikum dan ini adalah Nasional 5, saya Hisham Saleh. Dan juga saya Nurlela Muhammad Nur. Kami juga bawakan anda paparan utama hari ini, ianya mengenai Malaysia mahu peranan lebih besar dalam siasatan tragedi MH17. Polis beri jaminan Sabah selamat untuk kegiatan pelancongan. Fokus hari ini ialah persiapan pejabat pelajaran Kelantan menghadapi banjir bagi memastikan keselamatan pelajar dan aset pendidikan di kawasan berisiko banjir. Laporan penuh apabila kami kembali seketika nanti. Fokus dari negeri di bawah Bayu hari ini, industri rumpai laut di Sabah terus berkembang pesat sejajar pengiktirafan diterima negeri ini kerana memiliki perairan terbaik di Malaysia untuk industri berkenaan. Selain itu, peranan dimainkan Universiti Malaysia Sabah UMS turut menyumbang kepada masa depan lebih cerah industri tersebut. Jumpa saya seketika nanti untuk laporan penuh. Pesta Lawas merupakan acara besar yang akan membawa masyarakat setempat di utara Sarawak menghampiri hujung tahun 2014 dengan kenangan manis. Bakal mempamerkan kejayaan dan kemakmuran yang dikecapi penduduk setempat, khususnya dan rakyat negeri Sarawak khasnya. Pesta Lawas membuka tirainya hari ini. Bersama saya seketika nanti untuk laporannya dan kita kembali ke Angkasa Puri bersama Hisham dan Nurlela. Baik, Nurlela, kita mulakan dengan laporan banjir di Kelantan. Untuk mengetahuinya, kita akan terus saja ke RTM Kota Baru bersama Isham Shahrudin. Jadi, Isham teruskan dengan fokus banjir dari Kelantan. Silakan. Kami mulakan fokus perkembangan dari Kelantan hari ini mengenai musim tengkujuh di Kelantan. Hujan lebat selama 2 hari berturut-turut khususnya di daerah Kota Baru, Rantau Panjang dan Tumpat menyebabkan beberapa kawasan kini terutama di kawasan rendah mula dinaiki air termasuk di beberapa buah sekolah. Jabatan Pelajaran Negeri JPN Kelantan bagaimanapun telah bersiap sedia menghadapi banjir. Menurut Pengarah Pelajaran Kelantan, Husin Awang, semua pejabat pelajaran daerah juga telah diminta agar sentiasa memantau perkembangan di sekolah-sekolah dalam kawasan berisiko banjir dari semasa ke semasa. Ini memandangkan air yang naik secara mendadak seperti yang berlaku di Sungai Golok Rantau Panjang yang telah mencatat bacaan di Paras Amaran tengah hari tadi. Pusat peperiksaan juga telah diarah berpindah segera sekiranya sekolah dinaiki air, terutama di daerah Rantau Panjang dan Tumpat. Dalam situasi yang pertama, seandainya pusat-pusat peperiksaan dilanda banjir, maka pusat-pusat peperiksaan tersebut akan dipindahkan ke pusat-pusat yang berhampiran yang telah pun dikenal pasti terlebih awal. Jadi calon-calon akan dimaklumkan dari semasa ke semasa seandainya perlu berpindah ke pusat-pusat peperiksaan yang ditetapkan tersebut. Dalam pada itu, Husin turut menasihatkan calon yang sedang menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan terlibat dengan banjir menumpang di rumah saudara mara atau tinggal di asrama yang disediakan sekolah terlibat agar perjalanan peperiksaan tidak terjejas.
Sementara itu, 2 sekolah di Kelantan ketika ini telah dibuka sebagai pusat pemindahan bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Masing-masing di Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja Pasir Putih dan Sekolah Kebangsaan Kampung Tiong di Kota Baru. Pihak pengurusan sekolah-sekolah terlibat telah diminta untuk memberi kerjasama sewajarnya bagi melancarkan proses penempatan penduduk terjejas banjir. Pengetua Guru Besar supaya bertindak proaktif memindahkan barang-barang di tingkat bawah yang mungkin akan ditenggelami air ke tempat yang lebih selamat. Tahun lalu, 9 sekolah rendah dan menengah masing-masing 8 di Rantau Panjang dan 1 di Tumpat terjejas akibat banjir. Mengulas lanjut, meskipun musim cuti sekolah hampir tiba, ibu bapa, pengetua dan guru-guru diingatkan agar terus menjadi mata dan telinga memantau pergerakan pelajar sepanjang musim cuti. Ini pula mengenai langkah mengelak berlakunya tanah runtuh. Penduduk di kampung Bendang Pak Yong, Tumpat mengalu-alukan usaha Kerajaan Persekutuan membina benteng di tebing sungai di sempadan Malaysia Thailand bagi mencegah berlakunya hakisan dan aliran air arus deras yang boleh menyebabkan tanah runtuh. Kerja-kerja menambak di sepanjang 7 km sungai itu menelan belanja lebih 70 juta ringgit. Ia mula dilakukan sejak 3 bulan lalu. Sebelum ini, penduduk di kampung Bendang Pak Yong terpaksa berdepan dengan hasil tanaman mereka musnah akibat limpahan air dari sungai berdekatan. Memang baguslah benteng ni untuk akisar. Sebab dah bertahun-tahun dah kita tengok akisar makin teruklah dah ni. Comel lah. Patutnya buat lagi ni, lagi ada lain lagi tu. Untuk akisar tepi sungai ni. Kalau tak buat gini, ke mana kalau tak buat gini? Kalau tak buat gini, habis tanah-tanah kapur. Ya, comel kalau kerajaan buat lagu ni, tebing selamat lah, tepi sungai ni. Pada akisar lah. Setiap tahun buka air besar semua Air sungai? Air sungai Golok. Jadi dengan ada tebing gini ya, selamat tebing sungai ni. Dia buat benteng ni, air tu kuat deras sikit lah naiknya. Lagu benteng ada ni. Masalahnya, air ni dia mari cepat sikit lah masalah Sungai Golok ni. Sebelum ada benteng ni lagu mana? Sebelum ada benteng tu dia mari bahan ni ada deras jugalah. Tepuh itu tu ni ada pada picuci ni mana air tu kuat turun sikit. 3 buah jengkau digunakan bagi kerja-kerja penambakan tebing sungai yang dijangka siap sepenuhnya tahun depan. Difahamkan air Sungai Golok akan melimpah dan melepasi tebing sungai setiap kali tiba musim tengkujuh dan mengakibatkan banjir di kampung berkenaan. Sekian lintas langsung dari Kota Baru. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Syam. Sebentar tadi dengan laporan semasa anda dan seterusnya di Pahang pula. Pusat pemindahan banjir di Sekolah Kebangsaan Cerating telah pun ditutup. Ya, sebuah keluarga terdiri daripada 6 orang yang dipindahkan ke pusat itu semalam telah pun dibenarkan pulang ke rumah mereka pagi tadi. Menurut Ngah Hembong, salah seorang anaknya pulang ke rumah malam tadi dan mendapati air mulai surut. Selepas mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa, dia dan ahli keluarganya pulang ke rumah dan melakukan kerja-kerja pembersihan. Walau bagaimanapun, jika banjir berlaku lagi, dia dan keluarganya bersedia untuk berpindah semula ke pusat pemindahan berkenaan demi keselamatan. Lagi kita pindah balik pula. Tahan macam ni, tak payah pindah lagi lah. Sebab kita jauh pada sungai kan, air peraya turun depan ni lah. Di air kopo sini belaka semua dah lain sombak belaka. Semalam, rumah yang didiami keluarganya dinaiki air setinggi 2 kaki berikutan hujan berterusan sejak Ahad lalu. Baik, 5 daerah di Terengganu masih terjejas banjir dengan jumlah penduduk yang ditempatkan di pusat-pusat pemindahan banjir mencecah 2,353 orang dan 3 wartawan skuad Alpha RTM akan membuat laporan dari 3 daerah daripada yang kita maksudkan tadi. Syam dan Izham Hadi Siddiq bersedia di Kuala Terengganu diikuti dengan Siti Jamilah Hanim di Hulu Terengganu dan Nur Yusof di Marang. Jadi kita mulakan dengan laporan dari Izham di Kuala Terengganu. Silakan Izham.
Okey, baik. Terima kasih penyampai di Angkasa Puri. Saya teruskan saja dengan laporan lintas langsung saya dari lokasi banjir. Di mana sekarang ini tempat saya berdiri untuk membuat lintas langsung ini adalah di kawasan Gong Badak di Kuala Terengganu ini. Dan untuk pengetahuan anda semua, di daerah Kuala Terengganu sahaja, penduduk yang terjejas banjir sekarang ini melibatkan sejumlah 1,594 orang dan mereka ditempatkan di 11 pusat pemindahan sementara. Antara pusat pemindahan sementara yang ditempatkan itu adalah di SK Gong Tok Nasik, kemudian di Dewan Sivik Gong Badak, di SK Cendereng, di SK Kompleks Gong Badak, di SK Tok Jiring, SK Tok Jembal dan juga di SK Bukit Denas. Itu antara 11 pusat pemindahan banjir yang disediakan oleh MKN bagi menempatkan penduduk terjejas banjir di daerah Kuala Terengganu ini. Dan untuk pengetahuan anda semua, pelbagai kemudahan disediakan, antaranya termasuklah daripada Jabatan Kesihatan Malaysia, dan di sini juga jabatan serta agensi kerajaan yang lain turut membantu mereka yang terjejas banjir untuk pulang ke rumah mengambil barang-barangan sekiranya ada yang boleh lagi diselamatkan. Antara jabatan yang bertungkus lumos memberi bantuan termasuklah Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Jabatan Pertahanan Awam JPAM dan juga Rela. Dan untuk pengetahuan anda, satu lagi lokasi wartawan kita telah pun bersedia di sana di Hulu Terengganu. Jadi silakan Jamilah Hanem Jamil untuk laporan langsung dari Hulu Terengganu. Silakan Jamilah. Terima kasih Haji Izham di Kuala Terengganu. Terkini saya bawakan perkembangan banjir di daerah Hulu Terengganu. Seperti kita sedia maklum, Hulu Terengganu merupakan daerah keempat dilanda banjir di negeri ini selepas Kuala Terengganu, Marang dan juga Setiu. Dan melalui tinjauan RTM sejak awal pagi tadi mendapati jalan yang sebelum ini ditutup kepada semua kenderaan telah pun dibuka semula, dan sehingga kini hanya terdapat 18 penduduk terjejas banjir ditempatkan di 2 buah pusat pemindahan, iaitu di Balai Raya Bukit Kolam dan juga Surau Cenderung Lebam. Manakala 23 penduduk terjejas banjir di bangunan UMNO Kampung Kemat telah pun dibenarkan pulang 10 pagi tadi berikutan air yang sudah surut di kediaman mereka. Ingin saya ingatkan kepada semua ibu bapa agar sentiasa mengawasi setiap pergerakan dan aktiviti anak-anak bagi memastikan tiada kejadian tidak diingini berlaku pada musim tengkujuh ini. Dan satu perkara lagi, khususnya buat semua penduduk di Terengganu dan di Hulu Terengganu, agar tidak mudah mempercayai maklumat yang disebarkan melalui laman sosial seperti WhatsApp dan juga Facebook. Ini kerana terdapat penyebaran maklumat mengatakan bahawa empangan kenyir akan dibuka dan akan mengakibatkan banjir besar. Dan ingin saya tegaskan sekali lagi, ikuti dan patuhi segala arahan dikeluarkan pihak berkuasa dan berpindah segera jika diarahkan berbuat demikian. Dan seketika sekian laporan daripada Hulu Terengganu yang dapat saya kongsikan bersama anda semua. Dan bagi mengetahui laporan di Marang, kita bersama wartawan Nur Yusof. Silakan Nur Yusof. Ya, terima kasih Jamilah. Saya sekarang berada di Sekolah Kebangsaan Rusila di Marang ini, yang menempatkan lebih kurang 241 penduduk yang terjejas banjir di sekitar kawasan Rusila ini. Dan inilah kesibukan para petugas di kalangan sukarelawan golongan wanita kita yang tampil untuk membantu menyediakan makanan bagi keperluan makan malam, iaitu skuad sayang. Dan kita dapat gambaran daripada penyelarasnya bersama dengan kita, penyelaras wanita dalam Darul Rendang. Ya, okay. Namanya? Nama Azizah binti Ahmad Shah. Nampaknya menunya macam mana? Menu hari ni kita gula ayam dengan nasi putih dan tadi bihun dan air lah. Ya. Air sejuk dan air panas lah. Jadi macam mana kita, yalah, benda ni macam mana kita supaya kita buat kolektif ni, sukarelawan ni berapa ramai? Tadi ramai, tadi ada dalam 30 orang. Jadi kita bergila-gila lah ya untuk menyediakan makanan dan juga untuk membantu kepada masa-masa banjir ni. Jadi hari ni kita
sedang memasak lah. Dah makan, sudah ada yang sudah makan dalam tengah hari tadi dah makan. Jadi untuk petang ni kita sediakan juga sekali lah. Ya. Bersama dengan tukang masak kita, iaitu bersama dengan tukang masak di di Sekolah Kebangsaan Rusila. Ini pusat pemindahan di kawasan Marang yang kedua lah selepas sekolah menengah Sri Payung. Okey. Namanya? Saya Hayati binti Sulung. Ya. Jadi macam mana nak tentukan menu tu? Menu tu oleh kerana hari ni hari mula-mula. Jadi mula-mula ni kalau kita kata nak ikut menu sedap-sedap tak dang lagi lah. Tak dang nak cari barang. Jadi kita gula dulu hari ni. Kita gula dulu, kita gula kawa, gula ayam kawa dengan nasi saja. Lepas tu telur dadar sikit. Gitulah. Ya. Lepas ni baru kita mikir nak makan sedap ke tak sedap lepas ni. Ya, jadi pastinya mereka rasa gembira walaupun terpaksa meninggalkan rumah ya. Ya, insya-Allah kita mengharapkan itulah supaya dia orang ni rasa bila duduk bersama kita ni dah ada makan menu dia sedia ni rasa kuranglah sikit rasa risau tentang banjir di rumah mereka. Dan itulah saja laporan saya terus dari Sekolah Kebangsaan Rusila. Terus untuk laporan selanjutnya kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nur Yusof, Izham Haji Siddiq dan juga Siti Jamilah Amin dengan lintas langsung tadi. Betul. Baik, seterusnya air naik mendadak menyebabkan penduduk Taman Desa Tanjung Damai, Gong Badak, Kuala Terengganu tidak sempat menyelamatkan hampir keseluruhan harta dan barang-barang keperluan di kediaman masing-masing. Ya, penuntut Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA antara mereka yang paling teruk terjejas pada banjir kemarin dengan banyak buku serta peralatan pelajaran yang rosak. Tinjauan skuad Alpha RTM di lokasi terjejas banjir iaitu Kuala Terengganu mendapati rumah penduduk ditenggelami air hampir 1 meter. Penduduk dengan bantuan jabatan serta agensi kerajaan pulang ke rumah masing-masing pagi tadi untuk mengambil barangan yang masih boleh diselamatkan. Menceritakan kembali saat ketika banjir mula menenggelamkan kediaman mereka, kebanyakan penuntut UNIZA ketika itu tiada di rumah kerana menghadiri kuliah. Itu belah-belah sini je yang depan tu air naik. Bila dah pukul 5 tu air dah mula melimpah lah sebab belakang tu ada sungai. Barang-barang yang selamatkan adalah yang sempat, ada yang tak tu terkapai lah. Mula berpindah pada petang semalam, ada pakcik tu ketuk pintu lah bagi tahu arahan supaya berpindah pada pukul 11 pagi. Tapi masa tu air hanya naik pada jalan raya sikit je lah, paras buku lali. Tapi selepas tu pada tengah hari dia dah start hujan sampai ke petang. Dan kami dapat tahu rumah memang tak boleh nak masuk dalam lah. Jadi kami pergi kepada Pejabat Pendaftaran UNIZA untuk meminta bantuan untuk masuk ke sini. Kawan-kawan housemate lah bagi tahu. So pindah bawa barang-barang yang penting pindah ke UNIZA dulu. Cepatlah selamatkan sebab yang tu kan ilmuwan, kena selamatkan dulu lah, penting. Masa tu ada kelas. Lepas tu housemate bagi tahu kata dapat amaran rumah naik air. Lepas tu terus lari lah minta ustaz excuse kelas untuk pindah barang yang penting. Antara Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM antara agensi yang memberi bantuan bot bagi membawa penduduk pulang ke rumah. Orang ramai diminta menghubungi Tenaga Nasional Berhad TNB jika premis mereka mengalami banjir bagi membolehkan bekalan elektrik diputuskan sementara. Ini penting demi keselamatan mereka. Hisham, dan orang ramai juga diminta menghindari daripada menggunakan sebarang peralatan elektrik dan memastikan suis utama ditutup bagi mengurangkan kemungkinan berlaku renjatan elektrik. Pengurus Besar Kanan TNB, Datuk Insinyur Muhammad Aminuddin Muhammad Amin, beliau berkata ibu bapa juga dinasihatkan supaya mengawasi anak-anak mereka dan menjauhi tiang elektrik yang tumbang atau wayar elektrik yang terputus ketika banjir kerana di Kota Iri arus elektrik masih mengalir. Orang ramai juga boleh menghubungi pejabat TNB berdekatan, TNB Careline 15454 atau Facebook TNB Careline bagi sebarang masalah, katanya dalam satu kenyataan.
Malaysia akan memastikan peranan lebih besar dapat dimainkan dengan penglibatan secara langsung dalam penyiasatan tragedi pesawat MH17. Untuk tujuan itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dan Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Patail akan ke Belanda 3 Disember ini untuk bermesyuarat bersama pasukan antarabangsa. Tan Sri Khalid menjelaskan ketika ini Malaysia adalah ahli biasa dalam pasukan siasatan antarabangsa JIT yang diketuai Belanda. Beliau dan Tan Sri Ghani akan berbincang dengan semua pihak terlibat bagi memastikan wakil negara dapat menjadi sebahagian daripada petugas siasatan. Joint investigation team itu, maka agak sukarlah untuk kita memberi kerjasama. Ya. Jadi apa yang kita perlukan sekarang bahawa partis dalam siasatan MH17 ini perlu include kita dalam JIT ini. Tarikh untuk menghantar semula pasukan Malaysia ke lokasi tragedi akan diputuskan selepas mesyuarat bersama pihak antarabangsa itu berakhir. Dan sebelum ini, pasukan siasatan Malaysia dihantar ke kawasan penyiasatan secara berperingkat sejak hari kedua insiden. Polis memberi jaminan Sabah selamat untuk kegiatan pelancongan. Kenyataan itu sekaligus menyanggah dakwaan sesetengah pihak yang menyifatkan sebaliknya. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, keadaan keselamatan di Sabah sering menjadi perhatian pasukannya, terutama di kawasan keselamatan khas Timur Sabah, S-Zone. Pelbagai tindakan diambil bagi memastikan keamanan terpelihara. Kita tengok pun masih lagi ramai pelancong yang pergi, dan insya-Allah dengan langkah-langkah yang sedang akan dan yang sedang dan yang akan diambil oleh kerajaan, kita akan dapat memastikan bahawa Sabah selamat untuk semua orang. Beliau menyifatkan dakwaan sesetengah pihak yang menganggap negeri tersebut tidak selamat tidak tepat. Tan Sri Khalid mengulas kenyataan Menteri Pelancongan Datuk Seri Mohammad Nazri Aziz yang tidak yakin dengan keadaan keselamatan negeri terbabit. Beliau ditemui di seminar antarabangsa undang-undang, peraturan dan keadilan jenayah di Ibu Negara. Kos operasi bulanan melibatkan pos-pos kawalan yang terdapat di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone berjumlah kira-kira 1.9 juta ringgit. Jumlah berkenaan termasuk kos operasi 43 pos kawalan di bawah Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ia juga termasuk kos 42 pos kawalan di bawah Polis Diraja Malaysia dan Brigade Pasukan Gerakan Am Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim turut memaklumkan kawalan keselamatan kawasan di Sabah adalah mengikut tahap risiko sesuatu kawasan. Ini adalah Sempurna dan Lahad Datu yang berdekatan dengan sempadan Filipina. Kita bagi perhatian yang lebih, dan kawasan yang kita rasa kurang sikit, kita juga terus bagi perhatian. Jadi Yang Berhormat, dalam keadaan apa yang kita buat di sana sekarang ini, di mana tiap-tiap pulau peranginan kita letakkan pasukan keselamatan. Tiap-tiap pulau peranginan, tidak ada satu pulau yang tertinggal daripada kita letakkan pasukan keselamatan. Bagaimanapun, beliau menjelaskan kawalan keselamatan di kawasan-kawasan lain di sekitar Sabah tetap menjadi keutamaan kerajaan, merangkumi penglibatan daripada askar wataniah dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Baik, seterusnya, Kementerian Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK Sarawak merampas 23 komputer dan 137 perisian cetak rompak dalam 3 serbuan di Kuching dan Kota Semarahan minggu lepas. Kesemua barang rampasan bernilai kira-kira RM862,600. Pegawai Unit Penguatkuasaan KPDN-KK Sarawak, Muhammad Farhan Esa berkata, dalam operasi pada 12 November, 13 komputer dirampas daripada sebuah kolej swasta dan 4 lagi dirampas dari sebuah syarikat hiasan dalaman berpejabat di Kuching. Manakala pada 13 November, 6 lagi komputer dirampas dari sebuah syarikat pemaju hartanah di Kota Semarahan yang menggunakan perisian cetak rompak dan tanpa lesen dalam operasinya. Serbuan dilakukan dengan bantuan Business Software Alliance BSA, sebuah pertubuhan yang memperjuangkan kepentingan industri perisian dan rakan perkakasan mereka. Ketiga-tiga kes itu merupakan kes pertama berkaitan perisian tidak berlesen yang direkodkan di Sarawak tahun ini.
menggunakan perisian tanpa lesen, satu kesalahan di bawah Akta Hak Cipta 1987. Syarikat yang disabitkan kesalahan boleh didenda antara RM2,000 hingga RM20,000 untuk setiap perisian tidak berlesen. Manakala pengarah atau pengurus syarikat boleh dipenjarakan selama 5 tahun. Kawalan dan pemantauan bagi mengekang kegiatan judi haram di Perlis terus dipertingkatkan. Ketua Polis Daerah Arau, Superintenden Ku Yaakob Ku Hamad berkata, setakat ini belum terdapat lagi aktiviti perjudian termasuk yang melibatkan mesin. Beliau berkata pihaknya melalui bahagian siasatan sentiasa melakukan risikan dan mengambil tindakan segera sekiranya wujud aktiviti perjudian. Mengulas mengenai aktiviti judi haram seperti judi belangkas, Superintenden Ku Yaakob tidak menafikan bahawa memang terdapat aktiviti tersebut di daerah ini yang berlaku secara spontan. Kemungkinan di luar kadang-kadang benda-benda yang secara ad hoc dia orang buat judi duduk saja tiba-tiba judi, kemungkinan itu wujud. Saya tak nafi. Walau bagaimanapun, saya tidak akan memberi ruang pada mereka untuk menganjurkan sebarang aktiviti inilah. Beliau ditemui media pada program Stop and Talk anjuran IPD Arau di cawangan trafik Arau, Mata Air Perlis. Sensible Ethical Malaysian United Team atau SEMUT membuat satu laporan polis terhadap portal The Malaysian Insider berikutan satu artikel yang didakwa ditulis dengan niat jahat dan berbaur hasutan. Ya, artikel bertajuk Christian Student Made to Wear Headscarf Join Muslim Prayers at Negeri School yang disiarkan pada 15 November itu didakwa mencurigakan kerana tidak dinyatakan sumber sahih. Laporan polis dibuat Setiausaha Semut K. Prabakaran bersama 15 ahli lain di Balai Polis Perai. Menurut Prabakaran, kandungan artikel tersebut mencurigakan kerana tiada sumber bagi bahan yang ditulis, sebaliknya hanya menyebut the source yang memberi maklumat mengenai insiden terbabit. Mungkin betul. So tapi bila kita pendekkan saja kata, kita dapat info, siapa yang bagi info tu? Betul ke info tu? Mungkin orang ni tak wujud. Mungkin orang ni wujud. So bila tulis artikel, okey, maybe bagi tahu dari mana source tu. Prabakaran juga berkata tindakan sedemikian boleh mencetuskan ketegangan antara agama dan kaum. Sensitif sebab dia boleh melagakan dua kaum, Islam dengan Kristian. So kita nak tahu, kita nak polis, tujuan kita buat report, kita nak polis siasat. Betul ke artikel ini? Sources tu wujud ke? Untuk itu, SEMUT menggesa pihak polis dan Kementerian Dalam Negeri supaya melakukan siasatan ke atas artikel berkenaan dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Pelaksanaan projek jalan luar bandar dan projek program bantuan rumah yang diselenggara Kementerian Pembangunan Luar Bandar akan terus ditambah di seluruh Sarawak. Di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA, setakat Oktober lalu, 268.9 km jalan luar bandar telah siap dibina dan dinaik taraf melibatkan kos RM173.3 juta. Menurut timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar Tan Sri Alfred Jabu, jumlah itu jauh lebih tinggi mengatasi sasaran tahunan 107.7 km oleh Jabatan Kerja Sarawak dan Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak. Berucap pada sesi penggulungan hari terakhir persidangan Dewan Undangan Negeri di Kuching, beliau turut mendedahkan 1,653 unit rumah di bawah program bantuan rumah telah siap dibina dan dibaik pulih dengan kos berjumlah RM34.1 juta berbanding sasaran tahunan 2,496 unit. Tan Sri Alfred turut memberitahu Dewan kerja-kerja naik taraf bekas jalan-jalan balak fasa kedua di Long Jegan dan Long Luyang dalam kawasan Dun Telang Usan kini sedang dilaksanakan syarikat Semli Resources Sendirian Berhad membabitkan kos RM4.55 juta. Kerja-kerja naik taraf itu telah bermula pada September dan dijangka siap Februari tahun depan. Sidang Dewan Undangan Negeri Kedah, Kerajaan Negeri tidak bercadang menaikkan yuran pengajian di 10 daripada 12 Maktab Mahmud yang didaftarkan di bawah Sekolah Agama Penuh Kerajaan SABK. Esko Pendidikan, Pengangkutan dan Kerja Raya, Datuk Tajul Urus Mat Zain berkata, yuran bagi setiap pelajar ialah RM71, tidak termasuk RM20 sebagai bayaran majalah sekolah.
Selain itu, skim insurans perlindungan pelajar sebanyak RM50 juga masih dikenakan ke atas pelajar di Maktab Mahmud Al-Star dan Yan. Manakala yuran peperiksaan percubaan tingkatan 3 dan 5 dikenakan sebanyak RM15 kepada setiap pelajar di seluruh negeri itu. Beliau menjawab soalan Wakil Alur Mengkudu Ahmad Yahya. Ditanya mengenai nilai tambah yang dinikmati warga Maktab Mahmud setelah menjadi SABK, Datuk Tajuk Urus berkata banyak kemudahan telah ditingkatkan. Bayaran RM20 untuk majalah sekolah yang akan sewa. Jadi saya dan kawan-kawan, gaji guru kita tak bayar-bayar. Kita jimat dari segi gaji guru, subsidi makan kita jimat, kontrak kebersihan kita jimat, kontrak keselamatan yang untuk jaga apa semua kita jimat, dan utility akan dibayar setiap bulan RM2,000 untuk semua sekolah SABK. Mengenai peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia, beliau berkata hanya 3 maktab Mahmud iaitu di Pokok Sena, Pendang dan Al-Star menawarkan peperiksaan itu sehingga kini dan tiada cadangan untuk diperluas ke maktab Mahmud cawangan lain. Industri rumpai laut semakin berkembang pesat di Sabah. Pesta lawas, produk pelancongan baru di Sarawak. Laporannya seketika nanti. Baik, anda masih lagi bersama kami di National 5 dan kita beralih ke laporan lintas langsung negeri-negeri. Kita ke Sabah dahulu bersama Jovenel Lim Lajim dan selepas itu kita ke Kuching Sarawak bersama Damia Kasan Ramaja. Jadi teruskan dengan laporan anda. Silakan. Terima kasih Hisham. Industri rumpai laut diyakini terus berkembang pesat di Sabah. Ini kerana Sabah memiliki kawasan pesisir yang luas untuk diusahakan dengan industri rumpai laut yang bernilai tinggi. Dianggarkan lebih 1,000 penanam rumpai laut di pesisir pantai timur Sabah, khususnya Semporna, terlibat dalam industri tersebut sejak tahun 1980-an. Sabah sememangnya terkenal dengan perairan yang sesuai dengan rantaian pengeluaran rumpai laut. Ini termasuklah rumpai laut merah dan rumpai laut hijau. Kawasan perairan pantai timur Sabah turut dijadikan zon industri aquaculture rumpai laut. Menyedari potensi dan kepentingan industri rumpai laut, Universiti Malaysia Sabah UMS terlibat secara langsung dalam kajian dan penyelidikan bagi membangunkan industri berkenaan. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, Ketua Unit Penyelidikan Rumpai Laut UPRL UMS, Profesor Madya Dr. Suhaimi Madiasir berkata, universiti itu memainkan peranan penting, iaitu sebagai pembekal teknologi dalam industri berkenaan dengan menyediakan teknologi bermula daripada industri huluan ke industri hiliran. Kita terlibat dalam industri huluan ini, termasuk bioteknologi untuk mengeluarkan benih-benih bermutu lah. Okey, pest and disease control dan sebagainya. Selepas itu kita juga terlibat secara langsung kepada industri hiliran, maknanya selepas dapat rumpai laut kering, apa kita nak buat? Sama ada kita nak buat produk makanan ataupun bukan makanan ataupun produk-produk pertanian yang lain, contohnya makanan ikan dan sebagainya. Terdapat kira-kira 30,000 hektar kawasan perairan Sabah berpotensi dibangunkan dengan tanaman rumpai laut. Bagaimanapun hanya 10,000 hektar yang dibangunkan setakat ini. Sementara itu, Universiti Malaysia Sabah UMS mengalung-alungkan kerjasama dan pertukaran buah fikiran dari semua agensi kerajaan mahupun swasta untuk sama-sama memajukan industri rumpai laut di Sabah. Menurut Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Muhammad Harun Abdullah, rumpai laut mampu menjadi produk pemangkin atau produk makanan komersil yang dapat menembusi pasaran antarabangsa. UMS terlibat dalam penyelidikan rumpai laut sejak tahun 1998 melalui projek Perumahan Rakyat Termiskin PPRT di Pulau Banggai yang berjaya membantu meningkatkan pendapatan penduduk di kawasan berkenaan.
Terbaharu UMS dan Sirim Berhad menandatangani perjanjian persefahaman MOU bagi pelanjutan kerjasama dalam bidang penyelidikan dan inovasi rumpai laut. Profesor Dato' Dr. Muhammad Harun yakin kerjasama itu dapat mengangkat peranan UMS sebagai pusat rujukan serantau dalam penyelidikan dan inovasi berkaitan rumpai laut yang dikenal pasti sebagai salah satu komoditi bernilai tinggi dalam bidang ekonomi utama negara NKEA. Perkembangan pesat industri rumpai laut di negeri ini bukan sahaja dapat membantu meningkatkan ekonomi Sabah, malah secara tidak langsung membasmi kemiskinan dalam kalangan penduduk di persisiran pantai. Sekian sumbangan bahan berita dari Sabah. Seterusnya kita beralih kepada rakan penyampai Damia Cassandra di Sarawak. Silakan. Jovenia di Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pesta lawas yang sudah pun membuka tirainya hari ini akan berlangsung sehingga Ahad ini dengan pelbagai acara yang menarik termasuk Co-op Fest Se-Borneo dan Showcase Satu Daerah Satu Industri serta pelbagai lagi acara wajib sepanjang pesta seperti Regata Lawas dan Lawas Kitchen. Menteri Kemudahan Awam Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan selaku penaung pesta itu semasa temu bual eksklusif bersama Sarawak FM memberitahu pesta lawas kini menjadi satu tambahan kepada produk pelancongan domestik yang berjaya menarik pengunjung yang banyak dari luar dan sekaligus mempromosi bandar lawas ke dunia luar. Bagusnya pada kali ini ialah kita akan mengadakan bersama 3 dalam 1 lah sebenarnya pesta lawas. Selain pesta lawas ni memang acara utamanya ialah regata di mana kita telah pun dipahamkan mendapat penyertaan yang begitu ramai, bukan sahaja daripada lawas, luar lawas, negara Brunei pun, daripada Sabah pun ikut serta. Beliau berharap pesta yang menggunakan tagline Maitah ke Lawas, Bisai Hantap Mataga yang bermaksud datanglah ke Lawas sangat indah dan cantik dari dialek etnik Lun Bawang akan berjalan lancar dan mampu memacu langkah baharu sejarah pembangunan di daerah Lawas sendiri. Telah pun mencipta berbagai kejayaan semada di Pesta Lawas yang sudah dan Pesta Limbang di kawasan bahagian paling utara ini. Kali ini Pesta Lawas saya berharap ianya akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menarik lebih ramai lagi pengunjung-pengunjung, dan kita penuh yakin kita akan dapat menampilkan keunikan dan akan menimbulkan kemesraan, meningkatkan lagi kerjasama semua, dan bukan sahaja untuk nak mempromot lawas itu sendiri, tetapi kita nak mempromot rangkaian kerjasama bukan saja melalui dalaman dan melibatkan semua. Jadi Maitah ke Lawas, Bisai Hantap Mataga. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satim dijangka merasmikan pesta tersebut pada Sabtu ini. Bagi menjamin kelancaran pesta lawas, 15 buah jawatankuasa telah ditubuhkan. Menurut Residen Bahagian Limbang, Maria Hasman yang mengetuai jawatankuasa induk pesta itu dalam temu bual yang sama berkata, jawatankuasa terbabit akan bertanggungjawab terhadap setiap acara yang dirancang. Beliau yakin pesta tersebut akan menyajikan acara terbaik yang bakal meninggalkan kenangan manis buat pengunjung. Antara acara menarik yang bakal ditonjolkan termasuk pentas terapung yang akan dibina untuk persembahan artis tanah air sebagai acara hiburan. Kita rasa untuk kali ini, yang tahun lepas dalam anggaran kita dalam 3 hari dalam 80,000 pengunjung. Jadi tahun ini saya rasa mencecah lebih 100,000 nantilah. Ya. Disebabkan oleh 2 komponen yang baru ni. Selain daripada yang lepas kita kemuncaknya macam Lawas Kitchen. Tag name yang kita nak promote dari segi masakan keindahan untuk orang di Lawas dan Limbang ni. Betul. Co-op Fest dan satu daerah satu produk ni juga merupakan tarikan. Sebagai tambahan, Co-op Fest merupakan acara baharu yang bakal diperkenalkan.
Co-op Fest melibatkan penyertaan 15 koperasi seluruh Malaysia dalam satu pameran sebagai usaha mendekatkan diri kepada masyarakat setempat dan pengunjung. Acara itu bakal menyaksikan pameran pelbagai kejayaan, peranan dan faedah penubuhan koperasi. Saudara, sudah pasti selain menjanjikan kemeriahan, Pesta Lawas akan muncul sebagai medan pertemuan bagi segenap lapisan masyarakat di Teluk Borneo merangkumi Limbang, Lawas, Sabah, Labuan dan negara Brunei. Dan bagi pihak penganjur, kami menjemput anda ke Lawas hujung minggu ini untuk menikmati sendiri kehangatan pesta yang menjadi acara tahunan di Lawas itu. Maitah ke Lawas, Bisai Hantap Matagah. Dan dengan itu, sekian dari kami di Sarawak. Dan untuk laporan seterusnya, kita kembali bersama Hisham dan Nolela di Angkasa Puri. Baik, terima kasih kepada rakan kita di Sabah dan juga di Sarawak sebentar tadi. Kita teruskan berita ini, Noella. Ya. Singapura yakin dengan keupayaan Malaysia sebagai pengerusi sidang Kemuncak ASEAN 2015 dan berharap segala persiapan dilakukan dengan rapi bagi memastikan kejayaannya. Ya, pada masa yang sama, Speaker Parlimen Singapura Halimah Yaakob turut menyatakan sokongan negaranya terhadap Malaysia sekali anggota tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Halimah yang dalam rangka lawatan pertamanya ke negara ini turut menyarankan kerjasama lebih erat antara parlimen kedua-dua negara. Saranan itu disuarakan ketika melakukan kunjungan hormat selama sejam ke atas siang di Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia di parlimen hari ini. Malaysia merupakan jiran yang paling dekat dan rapat dan penting bagi Singapura. Dan saya rasa kita mempunyai perhubungan yang baik dan erat dalam berbagai aspek. Dan saya rasa pada tahun hadapan banyak yang akan dilakukan oleh Malaysia. Satu daripadanya ia harus mempengerusikan ASEAN. Dan juga ia akan mempersiapkan diri untuk memperlengkapkan diri bagi mendapatkan kerusi ataupun bagi mengambil jawatan dalam UN Security Council. Dan saya ingin mengatakan bahawa sebagai jiran, Singapura dan Malaysia telah banyak berkongsi, bekerjasama dalam terutama sekali dalam ASEAN, dan Singapura akan terus memberikan sokongan. Pada masa sama, beliau menyatakan rasa kagum terhadap penglibatan kaum wanita dalam pelbagai bidang di negara ini. Para belia yang mengikuti latihan di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN mendapat peluang yang luas untuk bekerja di syarikat-syarikat ternama di negara ini. Ya, terbaru, seramai 62 orang pelatih IKBN yang terlibat dengan program latihan Industry Lead Professional Certificate IPC bersama Malaysia Automotive Institute MAI sudah diterima bekerja di syarikat ternama. Satu memorandum persefahaman MOU ditandatangani hari ini melibatkan MAI dan IKBN. Majlis disaksikan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin. Khairi berkata ini merupakan salah satu program transformasi yang dijalankan bersama IKBN bagi terus memperkasakan para belia. Jadi ini adalah salah satu lagi perkembangan dalam transformasi IKBN, di mana kita nak jamin pertama tahap kebolehpasaran yang lebih tinggi, dan yang kedua kualiti kerja yang dapat dilihat melalui gaji permulaan dan juga syarikat-syarikat peluang pekerjaan yang ditawarkan yang lebih berkualiti tinggi. Selain daripada mengutamakan kualiti, IKBN telah melaksanakan gandaan jadual untuk meningkatkan kuantiti pelatih daripada 10,000 pelatih kepada 14,000 dalam masa 2 tahun. Baik, saudara, keputusan peperiksaan UPSR 2014 akan dikeluarkan pada Rabu 26 November ini. Ya, pada tahun ini 473,175 calon telah mendaftar untuk menduduki UPSR di 8,299 pusat peperiksaan di seluruh negara. Calon boleh mendapatkan keputusan mereka daripada sekolah masing-masing selepas pukul 10 pagi pada hari yang sama. Calon juga boleh menggunakan perkhidmatan semakan UPSR
CSR 2014 melalui MySMS 15888. Perkhidmatan ini akan diaktifkan bermula pukul 10 pagi 26 November ini dan akan ditamatkan pada pukul 11.59 malam 2 Disember depan. Sejumlah 116 juta ringgit disediakan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW bagi melaksanakan program latihan kemahiran dan kerjaya PLKK sepanjang rancangan Malaysia ke-10. Dan hampir 80% peserta yang mengikuti program PLKK telah mendapat pekerjaan dengan jumlah pendapatan hampir 1,000 hingga 5,000 sebulan. Menurut Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, kerjaan itu dapat mengurangkan jumlah penduduk yang miskin tegar. Latihan-latihan yang mereka kendalikan yang penting kepada kita, pertama, kursus ini bukanlah kita nak dari segi populis semata-mata, tapi kita sediakan kemahiran-kemahiran selaras dengan apa yang kita bagi tumpuan, khususnya penekanan oleh pihak kerajaan, dan di samping itu keperluan industri-industri. Yang tidak ada artinya kita sediakan kursus-kursus yang popular tapi akhirnya mereka tak mempunyai pendapatan ataupun peluang pekerjaan. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis penyampaian sijil graduasi program latihan kemahiran dan kerjaya sesi 2013-2014 di Ibu Negara. Seramai 220 orang penerima sijil daripada pelbagai jenis bidang pengkhususan, antaranya kursus oil and gas, kursus penerbangan, kursus pendidikan awal kanak-kanak, kursus jahitan, kursus juruteknik, kursus otomotif dan sebagainya. Kes demam denggi di Melaka mencatatkan peningkatan sebanyak 113.42% atau 1,285 kes dalam tempoh dari Januari hingga 17 November lalu berbanding tempoh sama tahun lalu. Kes demam denggi yang dicatatkan di Melaka adalah yang keempat tertinggi di negara. Umur dia sekarang dah mungkin dah 7 hari. Sebanyak 2,418 kes denggi dilaporkan di seluruh Melaka dalam tempoh itu berbanding 1,133 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Kebanyakan kes adalah di daerah Melaka Tengah iaitu 1,734 kes, diikuti Alur Gajah 413 kes dan Jasin 271. 6 kematian akibat denggi dilaporkan sepanjang tahun ini iaitu 4 di Melaka Tengah dan 2 di Alur Gajah. Esko Kesihatan dan Pembangunan Sukan Negeri Datuk Abdul Rahman Abdul Karim berkata sikap masyarakat yang tidak menjaga kebersihan di kawasan premis dengan baik menjadi antara punca utama peningkatan kes menyebabkan Jabatan Kesihatan Negeri terpaksa mengambil jalan terakhir iaitu mengenakan kompaun bagi memberi kesedaran kepada mereka yang didapati mengabaikannya. Kita telah keluarkan kompaun sebanyak 165 bagi daerah Melaka Tengah, 149 bagi daerah Alur Gajah dan 51 daerah Jasin dan jumlahnya 365 kompaun. Dan wang kutipan daripada kompaun ini ialah berjumlah RM182,500, pecahannya RM82,500 Melaka Tengah, RM74,500 Alur Gajah dan RM25,500 bagi Jasin. Kita tidak sukalah nak menyebut jumlah wang yang dikupang pada penduduk ini. Tapi inilah jalan terakhir bagi menyedarkan mereka. Lalu kita tiada pilihan dan kita keluarkan kupang ini. Beliau ditemui pada program turun padang ke lokaliti wabak denggi yang turut disertai Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Ghazali Osman bersama anggota-anggota Jabatan Kesihatan Negeri di Kampung Paya Ikan, Bukit Baru, Melaka. Sebanyak 24 kes denggi dilaporkan di kawasan itu dan 5 notis pembersihan telah dikeluarkan kepada penduduk. Malaysia perlu mempunyai modal insan yang berkemahiran terutama dalam sektor bioekonomi bagi terus memacu inovasi dan pertumbuhan industri tersebut. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, industri bioekonomi antara penyumbang penting kepada pertumbuhan ekonomi negara dan berpotensi untuk terus berkembang. Datuk Seri Najib turut menyarankan universiti serta pusat penyelidikan di negara ini terus menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi terutamanya dalam membekalkan tenaga mahir dalam sektor industri berasaskan bio.
believe that we can only resolve this talent gap or talent supply problem through innovative partnerships between the government and the private and public institutions in developing the needed human capital resources by equipping talents with necessary skills and knowledge, fostering an innovative culture, and improving performance through training. Beliau berucap pada perasmian Bio Malaysia dan Bioekonomi Asia Pasifik 2014 di Ibu Negara. Setakat ini jumlah pelaburan hasil industri berasaskan bioekonomi sudah mencapai 18.98 bilion ringgit berbanding sasaran 9 bilion ringgit bagi tempoh 2011 hingga 2015. 48 bilion ringgit disasarkan bagi pendapatan negara kasar PNK untuk bioekonomi sekaligus menarik pelaburan bernilai 50 bilion ringgit dan mewujudkan 170,000 peluang pekerjaan menjelang 2020. Fokus utama Nasional 5 sekali lagi, banjir di Terengganu semakin buruk. 2,353 penduduk dipindahkan, meningkat berbanding pagi tadi. Malaysia mahu peranan lebih besar dalam siasatan tragedi MH17. Juga polis memberi jaminan Sabah selamat untuk kegiatan pelancongan. Baik saudara, Nasional 5 hari ini edisi 19 November 2014 berakhir kini. Terus layari RTM MyStream, MyClick, RTM Portal dan juga RTM Mobile untuk mendapatkan siaran Best 510 sepenuhnya. Saya Hisham Saleh dan juga saya Nurlela Muhammad Nur. Jadi kita kembali bersama Alia Jasmine di pentas Grandstand Best 510 selepas ini. Dengan itu Nasional 5 terus kepada anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersua kembali bersama saya Alia Jasmine dalam Best 510 edisi 19 November. Lagi perkembangan banjir. Jumlah mangsa yang dipindahkan akibat banjir di Terengganu meningkat kepada 2,443 orang berbanding 2,312 pada sebelah pagi tadi. Setakat ini 5 daerah terjejas iaitu Kuala Terengganu, Hulu Terengganu, Setiu, Besut dan Marang. Kuala Terengganu mencatat jumlah tertinggi sebanyak 1,594 orang dari 412 keluarga yang kini ditempatkan di 17 pusat pemindahan. Dalam pada itu, Jabatan Meteorologi melanjutkan amaran angin kencang timur laut dan laut bergelora kategori pertama di beberapa kawasan perairan di Kelantan, Terengganu, Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Sarawak. Ia dijangka berterusan sehingga Jumaat. Keadaan itu dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter merupakan berbahaya kepada bot-bot kecil, aktiviti rekreasi dan sukan laut. Kes demam denggi dilaporkan meningkat di seluruh negeri Terengganu, mencecah 1,429 kes termasuk 70 kes denggi berdarah. Ia meningkat 958 kes berbanding tempoh sama tahun lalu. Kuala Terengganu mencatat rekod tertinggi iaitu 943 kes disusuli Dengun, Marang, Besut dan Kemaman. Jumlah syarikat yang mendaftar untuk cukai barang dan perkhidmatan GST sehingga semalam meningkat kepada 150,885. Menurut Jabatan Kastam Diraja Malaysia, dalam tempoh sehari pada hari Isnin, sebanyak 2,756 lagi syarikat telah berdaftar. Syarikat yang belum berbuat demikian diberi tempoh sehingga 31 Disember. Beralih ke perkembangan Parlimen, pos operasi melibatkan semua pos kawalan yang terdapat di Timur Sabah S-Zone berjumlah kira-kira 1.9 juta ringgit sebulan. Jumlah itu termasuk kos operasi 43 pos kawalan di bawah ATM dan 42 lagi di bawah PDRM dan Bridget Pasukan Gerakan Am Sabah. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Shahidan Kasim, penempatan kawalan keselamatan adalah mengikut tahap risiko sesuatu kawasan.
Protes seterusnya sedikit berita luar negara. Penunjuk perasaan pro-demokrasi bertempur dengan polis selepas kumpulan itu cuba memasuki bangunan Majlis Perundangan Hong Kong. Peserta protes memecahkan tingkap bangunan dengan objek keras. Polis terpaksa menggunakan semburan pemedih mata bagi menyuraikan kumpulan itu. Pertempuran berlarutan beberapa jam sebelum ia dapat diredakan. Kerajaan Korea Selatan mewujudkan portfolio baru Kementerian Keselamatan Awam sebagai respon kepada tragedi feri karam yang membunuh 300 penumpang April lalu. Ia antara langkah penstrukturan semula kabinet dan meluaskan peranan agensi penyelamat di perairannya yang dikritik hebat kerana gagal menyelamatkan mangsa feri karam itu. Lonjakan jumlah pelancong Cina ke Jepun didorong penyusutan nilai mata wang yen. Ia mencatat penurunan hampir 20% sekaligus meningkatkan kuasa beli pengguna. Menurut penganalisis, trend itu dijangka berterusan dan yen mungkin akan terus merujum. Agensi pelancongan di China diakui catat peningkatan belian pakej khusus sepanjang musim luruh itu.